Sini pukul sebelah ada orang azan ni. Tak macam-macam anak, orang tua, budak-budak, besar-besar, semua semua masjid pergi tengok apa benda jadi kat masjid ni. Tengok-tengok, ada seorang lelaki muda duduk berdiri depan mikrofon. Orang pakat terlepong. Seluruh penduduk kampung duduk terlepong kat rumah dia kata, hang kau yang azan tadi. Hang ni pasal apa ada buat tabiat ke apa azan pukul 11 pagi ni. Waktu apa azan pukul 11 pagi. Hang ni betul ke tak betul, gila ke apa? Akhir semua duduk marah kat dia. Satu kampung duduk marah kat dia tentang masjid. Lepas tu orang muda ni bersuara. Oh, hampa kata aku gila. Aku azan pukul 11 pagi. Aku azan pukul 11 pagi. Hampa satu kampung berderu. Berderu aku. Waktu itu bila azan pukul 6 pagi semayang subuh. Hampa tu tahu mana? 4 orang saja keluar ke lewat. Waktu azan pukul 6 pagi semayang subuh. 4 orang turun main masjid. Waktu orang azan pukul 11 pagi. Hampa rasa pelik. Hampa serbu satu kampung main. Siapa yang gila sebenarnya? Ini kita. Inilah hakikat umat Muhammad. Pasal kau kita hancur hari ini. Pasal kau orang muda kita hari ini. Jemaah kita tak ada. Hari ini masjid anjurkan program. Alhamdulillah, syabat dan tahniah. Satu kebanggaan kepada umat Muhammad. Nabi tersenyum di sana melihat umat sebegini. Kita tak mau hari ini saja, saya ulang. Kita tak mau waktu ini saja. Waktu-waktu lain kita tunjuk semangat kita. Jawatan kuasa masjid buat program macam-macam. Kita bagi sambutan, bagi sokongan. Tunjukkan kita lah orang yang pertama dalam benda-benda ini. Bukan kerana nama, bukan nak masuk TV. Kita bersama Nabi pada bila-bila, pada waktu apa pun. Itulah hakikat umat yang sebenar. Kita sayang Nabi, tunjukkan kecintaan kepada Nabi. Saya nak akhiri kuliah saya dengan sebuah hadis. Kuliah pula dah. Ramah saya. Duduk kuliah, selalu ingat kuliah. Kuliah dia tak lagu ni. Kuliah duduk, cakap lembut. Ni kena perang habis-habis ni. Lantang sangat. Orang tak tahu, dia pun tak boleh yang. Haru. Dah saja ngawak. Saya cakap sebab dia suasana angin, semua jadi saya lantang sikit. Saya tak garang, tak marah. Semua ni ibu-ibu saya, semua ni. Ada hadut mai kuliah muslimat, semua ni. Bukan nak marah ni, dia lantang. Tak sama lantang dengan marah. Marah ni terkah sampai terbang ke tu. Saya nak akhiri ceramah saya dengan sebuah hadis. Satu ketika Nabi SAW. Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang rapat-rapat dengan Nabi. Nabi pun saja buka satu kopi. Nabi tanya sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, hampa semua tahu tak siapa yang paling mulia atas dunia ni bagi aku? Sahabat-sahabat terkejut dengar soalan tu daripada Nabi SAW. Dia pun jawab, ya Rasulullah, sudah tentulah para malaikat itu yang paling mulia atas dunia ini. Kemudian Rasulullah kata, wahai sahabatku, benar. Benar, para malaikat itu memang mulia. Mereka melakukan suruhan Allah tanpa ingkar. Mereka taat sepenuhnya pada perintah Allah. Mereka sangat-sangat mulia. Tapi yang kumaksudkan pada kemuliaan yang lain, wahai sahabatku. Sahabat tanya lagi, siapa ya Rasulullah yang mulia? Adakah yang mulia itu di kalangan para Nabi ya Rasulullah? Para Nabi lah yang mulia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, wahai sahabatku, benar, para Nabi itu mulia. Mereka melakukan suruhan Allah, menyampaikan dakwah kepada umat mereka. Menyampaikan dakwah kepada umat mereka. Melakukan suruhan Allah. Para Nabi dan Rasul itu semuanya mulia. Benar, mereka sangat-sangat mulia, wahai sahabatku. Tapi bagiku, ada yang terlebih mulia yang aku maksudkan, wahai sahabatku, kata Nabi SAW. Kemudian sahabat itu bincang lagi, siapa yang mulia ni yang Nabi maksudkan? Lepas tu sahabat buat terakhir tanya, ya Rasulullah, adakah kami para sahabatmu yang kau maksudkan yang mulia itu ya Rasulullah? Kamikah para sahabatmu yang mulia itu? Kemudian Rasulullah kata apa, wahai sahabatku, kalian memang mulia, wahai sahabatku. Kamu semua memang sangat mulia bagiku. Kamu semua turun ke medan jihad bersama aku, turun berperang bawa Islam, lawan musuh-musuh Islam. Tanpa penat lelah, gadai nyawa bersama-sama aku. Kalian semua sahabatku sungguh mulia. Tapi wahai sahabatku, ada yang terlebih mulia yang aku maksudkan.
Sahabat-sahabat diam, tak boleh nak bagi jawapan apa dah. Tak tahu nak jawab apa dah. Pakat tengok muka Nabi. Nabi SAW tunduk. Nabi tunduk diam. Lama Nabi tunduk diam. Beberapa ketika Nabi pun angkat muka Nabi tengok para sahabat. Masa Nabi angkat muka Nabi, sahabat tengok muka Nabi, tengok muka Nabi. Pada waktu yang sama keluar air mata di kelopak mata Nabi, turun menitis membasahi pipi baginda Nabi SAW. Air mata keluar sebelum Nabi nak cakap, air mata keluar ke mata Nabi, basah pipi Nabi, basah janggut-janggut Nabi menitis. Kemudian Nabi pun bercakap, Nabi pun berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, golongan yang mulia yang aku maksudkan ialah mereka di kalangan umat aku yang tak pernah tengok pun muka aku, tak pernah hidup pun sezaman dengan aku, tak pernah bertemu pun dengan aku. Mereka hidup di zaman yang tidak ada pun aku pada masa itu, tetapi mereka memendam rasa cinta dan rindu kepada aku. Mereka merindui aku. Mereka beramal dengan sunnah-sunnah yang aku titipkan kepada mereka, padahal mereka tak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah menatap wajah aku, tetapi mereka rindui aku, cintakan aku. Mereka tidak sabar untuk bertemu dengan aku. Ketahuilah wahai sahabat sekalian, bersaksilah pada hari ini, sesungguhnya aku juga merindui mereka, aku juga mencintai mereka. Aku juga tidak sabar untuk bertemu dengan mereka di hari akhirat. Hadirin jemaah sekalian, Nabi SAW sebut nama kita depan sahabat. Kita tak pernah tengok Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi. Hari ini kita sambut hari jadi Nabi. Kita jangan jadi orang yang hanya hari ini kita semangat. Nabi sebut Nabi rindu dekat kita, Nabi sebut Nabi sayang dekat kita. Nabi tahu kita tak pernah tengok Nabi. Kita minta Allah kuatkan iman semangat kita. Kita tak pernah tengok Nabi, tak pernah jumpa, tapi kita sayang Nabi. Kita nak buat apa Nabi suruh. Di akhir zaman kita nak amalkan sunnah Nabi, orang kata kat kita, kita simpan janggut, orang kata kita lekeh. Lepas makan kita isap jari, Nabi isap jari sebelum basuh tangan. Kita buat benda tu, orang kata kita lekeh, kita pengotok. Bila kita makan nasi, nasi tumpah atas lantai. Kalau panggil orang yang kaya-kaya, yang sedek-sedek, dia buang dah nasi tu, padahal lantai tak kotak pun. Tapi sunnah Nabi, Nabi ajar agar sayang, hormat pada rezeki, ambil nasi tu, buah balik dalam pinggan. Tapi bila kita buat lagu tu, orang hina kita. Sebab tu Nabi kata, man ahya sunnati, siapa hidupkan sunnah aku, di saat umat-umat lain kecam dia, marah dia, hina dia, kata dia leceh, kata dia seledek, faqad ahabbani, kata Nabi. Siapa yang hidupkan sunnah aku, maka dia tunjuk yang dia cintakan aku. Wa man ahabbani faqad ma'iya fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sayang ke aku, hidupkan sunnah aku, ketahuilah dia akan bersama-sama aku di dalam surga di hari akhirat nanti. Aku menanti dia, aku akan pimpin tangan dia, tarik dia, bawa melangkah masuk ke surga Allah di hari akhirat nanti. Nabi merindui kita. Kita tak pernah tengok Nabi, tak pernah nampak Nabi. Nabi duduk tahu mana. Tapi hari ini kita buat amalan, kita selawat sambil menanya, kita buat ibadah sambil menanya, mengenang perjuangan Islam Nabi bawa susah payah. Itulah hebatnya iman seseorang yang cintakan Nabi. Kita tak perlu ada orang kat depan, tak perlu tunggu bulan Rabiul Awal untuk ingat Nabi. Bila-bila di mana kita buat semua itu. Itulah hakikat umat yang sebenar. Hakikat umat yang sebenar, hakikat umat yang benar-benar cintakan Nabi. Seperti yang Nabi sebut, yang Nabi kata, keimanan dia akan naik ke puncak bila mana dia sayang aku lebih segala benda yang ada atas dunia ini. Itulah umat yang terhebat, yang menjadi kebanggaan Nabi SAW. InsyaAllah, moga-moga Allah kuatkan kita untuk berada di jalan tersebut. Kuatkan iman kita untuk beramal dengan segala sunnah-sunnah. Walaupun kita dikecam, dihina, InsyaAllah kita akan dapat berkat rahmat di dunia dan di akhirat. Kita mengejar kemuliaan akhirat, dunia akan datang kepada kita. Kita mengejar kemuliaan dunia, akhirat akan lari daripada kita. Sekian dulu daripada saya. Saya mohon banyak kemaafan andai aku terkasar bahasa, tersalah bicara. Kepada ibu-ibu, ayah-ayah, minta maaf kalau kasar sikit.
Takut tak dengar kat belakang-belakang. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri ini. Terima kasih dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada Jawatan Kota Qaryah dan Masjid buat program lagu ni. Harap-harap bukan hari ini saja. Lepas ni ibu-ibu, ayah-ayah yang tak ada kaitan dengan masjid, yang bukan IPK, bagi sokongan. Masjid Pusat Islam. Runtuh masjid, runtuh orang Islam. Runtuh masjid, runtuh orang Islam. Bukan masjid runtuh. Jemaah dia tak ada. Jawatan kuasa dia tak kuat. Berpadu semua jawatan kuasa, imam, bilal semua. Letak tepi pertelikahan apa-apa. Angkat satu wadah, cari orang main masjid buat program.